Menjual pakaian. Menjual pakaian. Budak kecil, awak sangat comel. Awak menangis seperti anak kucing belang. Jangan menangis, jangan menangis. Budak kecil pakaian ini awak buat sendiri semuanya? Ya, ini adalah pakaian yang saya buat. Hanya RM15 setiap satu. RM15, itu tidak murah. Tidak mahal. Makcik pakaian ini semua ada rekaan kecil ditambah dijamin unik di pasaran. Baiklah, makcik akan membelinya. Tetapi satu rekaan saja tidak cukup, makcik mahu beli siri rekaan awak. Saya faham. Makcik jangan risau. Saya pasti akan cipta banyak-banyak rekaan. Kemudian kita boleh bekerjasama lagi. Hebat. Kalau begitu, makcik akan tunggu awak. Berhentilah menangis. Kakak, Suri, ada apa? kakak. Dan sesinggah lagi mahu ambil anak angkat, jangan ambil. Saya akan ambil 2 orang ini untuk awak. Ini. Kakak, di awal panggil TU, kedua-dua anak saya ini dilahirkan di luar nikah. Dengan mereka, saya langsung tidak boleh berkahwin, saya juga tahu. Selepas awak bercerai dengan abang ipar, awak juga tidak mahu berkahwin semula. Dengan 2 orang ini, awak akan ada seseorang untuk diandalkan di masa depan, bukan? Baiklah. Mengapa awak tidak panggil dia? Ibu, Shen Mingzu, jom balik rumah dengan ibu. apabila anak-anak saya berjaya mewarisi kilang pakaian, semua aset awak akan jadi milik saya. Makcik, suatu hari nanti saya akan bawa rekaan saya untuk mencari awak. Bayar balik wang, bayar balik wang, bayar balik wang. Kami belum dibayar selama 3 bulan. Adakah pengarah Shen akan turun untuk berikan penjelasan? Betul. Biarkan Shen Mingzu turun. Biarkan dia bayar balik uang. Bayar balik uang, bayar balik uang. Bayar balik uang, bayar balik uang. Reka bentuk syarikat kami. Sentiasa unik. Bagaimana boleh tiba-tiba ada tuduhan plagiarism? Draft reka bentuk hanya melalui tangan awak dan pengurus besar Shen yang muda. Mungkinkah mereka membocorkannya? Pengurus besar Shen yang muda telah kembali. Ibu, Ibu, draft reka bentuk yang awak semak untuk saya memenangi anugerah. Ibu, saya pun menang anugerah. Bagus. Saya Gembri awak berdua boleh berjaya. Ibu, jangan risau. Kami pasti akan menjaga awak dengan baik di masa depan. Baik. Pada perkembangannya dengan tuduhan plagiarism, sudahkah awak tahu kebenarannya? Dongyang. Apa yang perlu disiasat? Bukankah awak yang melakukannya? Awak berdua yang melaporkan syarikat atas plagiarism. Shen Mingzu, Narkan kata kami tidak peduli persahabatan lama. Bagaimana kalau begini? Bedahkan ekuiti syarikat. Kepada Dongyang dan saya, kami akan bantu awak menyelesaikan masalah pekerja-pekerja itu. Bermimpilah. Syarikat Yunshang adalah apa yang saya bina melalui kerja keras. Awak tidak layak mendapat saham. Baiklah si Wei, dia akan datang kepada kita lagi. Jom. Pengurus besar Shen. Saya baik-baik saja. Hello. Cik Shen, ayah Tiwak terlibat dalam kemalangan kereta. Dia sangat memerlukan 2 juta yuan untuk iuran pembedahan. Pengurus besar Shen. Sepanjang hidup saya, Shen Mingzu, tidak pernah melakukan apa-apa yang bertentangan dengan langit dan bumi. Namun berakhir dalam keadaan begini. Pengurus besar Shen. Semua bekerja di bawah. Sedang mogok sekarang. Mereka semua mendesak wang. Apa yang perlu kita lakukan?
Tolong bantu saya turun. Selagi saya di sini sehari, saya tidak akan biarkan syarikat ini runtuh. Bayar balik uang, bayar balik uang. 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 Pengurus besar Shen, muka awak berdarah. Biar saya balutkan dulu. Saya baik-baik saja. Shen Mingzu, awak main draft rekaman sering orang lain. Di sini bab syariah muflis. Pernahkah awak fikirkan kam? Berfikir yang rajin. Kami belum dibayar selama 3 bulan. Kami sukar membayar sewa. Cepat bayar gaji kami. Ibu saya sakit tenat. Dia menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa. Daripada anak perempuannya yang tunggal, awak cuma membunuh orang. Kalian sampah. Bayar gaji. Bayar gaji, bayar gaji. Tolong semua bertenang dulu. Dengar cakap saya. Sudah sampai tahap ini. Apa lagi yang Yoli nak cakap? Saya tahu. Wang penting kepada semua orang. Terlebihnya untuk wanita. Apabila awak tiada wang, awak tiada sandaran. Saya juga tahu. Semua orang takkan sampai ke tahap ini. Melainkan tiada pilihan lain. Tetapi saya Shen Mingzu bersumpah atas marwah saya. Pertama, syarikat kita sama sekali tidak meniru karya sesiapa pun. Kedua, saya tidak akan biarkan semua orang bekerja keras tanpa hasil tanpa dibayar. Jadi kenapa yang awak tanya? Kesian dia ambil precision. Betul tu. Saya Shen Mingzu bersumpah di sini. Walaupun saya terpaksa menjual semua aset saya, menggunakan segala tenaga saya pasti akan membayar balik uang untuk semua orang. Tolong percayakan saya. Berikan saya satu peluang lagi. Tolong percayakan saya sekali lagi. Percayakan awak? Boleh lagi ke kata-kata awak dipercayai. Nak duit. Saya cuma nak duit. Betul tu. Cepat bayar gaji kami. Bayar gaji. Bayar gaji, bayar gaji, bayar gaji. Semua bertenang. Saya juga pekerja syarikat ini. Tapi saya percaya, pengurus besar Shen pasti akan menyelesaikan masalah untuk kita. Ya betulnya kepercayaan awak. Awak cuma berusaha. Cukup. Liping. Yang dulu awak didera oleh suami awak tanpa tempat untuk dituju. Saya bawa awak masuk ke syarikat ini. Kita awak berkahwin. Langkah demi langkah. Wang Shen. Awak datang ke bandar dari kampung. Dengan impian tetapi tiada cara untuk merealisasikannya. Saya tidak kisah tentang awak punya latar belakang keluarga atau pendidikan. Membenarkan awak belajar percuma di syarikat. Hari ini, awak akhirnya boleh berdiri sendiri. Wang Li, Zhang Qin, Li Lin. Sini sangat beritiap seorang daripada awak. Jadi hari ini, may bal sini tugun nga tiap percaya yang saya bina sebelum ini untuk bertukar satu peluang. Tolong percayakan saya. Saya pasti akan berikan awak setiap sen kembali tanpa terlepas satu sen pun. Tolonglah. Ibu saya sakit tenat. Selalunya pengurus besar Shen yang beri duit untuk rawatan ibu saya. Saya isu kan. Hari terakhir saya sakit dan perlukan pembedahan. Saya tiada wang. Keluarga saya pun tak peduli. Jika bukan kerana pengurus besar Shen. Saya tak tahu di mana saya akan bayar pada mati sekarang. Saya percaya pengurus besar Shen. Saya percaya awak juga pengurus besar Shen. Saya rela berderu di sesuatu. Saya juga. Kakak-kakak, mari kita tunggu sebentar lagi. Kita tidak mahu pergi terlalu jauh dengan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Pengurus besar Shen, jaga diri awak. Xiaolan, pergi jual semua aset saya. Dan reka bentuk yang saya hargai. Jual semuanya, apapun yang berlaku. Kita mesti membayar gaji pekerja. Awak sangat bijak. Reka bentuk Yunchang sekarang telah menjadi huru hara. Tetapi, reka bentuk Yunchang ini sudah menjadi huru hara sekarang. Apa yang kita mahu dengannya? Pernahkah anda dengar tentang kumpulan Ruihua? Itu adalah yang teratas syarikat reka bentuk fashion di Bandar A. Saya dengar bos mereka baru sahaja kembali ke negara ini dan bercadang untuk mencari rakan kongsi di Gangcheng. Hello pengerusi Chin. Jadi selagi kita bekerja sama dengan kumpulan Ruihua, kita boleh mencapai puncak dalam satu langkah. Jadi apapun yang berlaku, kita mesti dapatkan equity reka bentuk Yunchang bergantung kepada kumpulan Ruihua dan menjadi lebih unggul daripada yang lain. Ayah, bagaimana perasaan anda? Dokter kata, kaki anda cedera parah dan memerlukan 2 atau 3 pembedahan berulang kali. Anda telah menderita begitu banyak. Ia tidak begitu dibesar-besarkan. Kaki saya akan baik dalam beberapa hari berehat.
Tetapi kenapa Anda susuk berat badan lagi? Adakah Anda tidak makan dengan baik hari ini? Ayah. Maafkan saya. Ini semua salah saya kerana tidak cekap. Sekarang syarikat dalam masalah saya tidak mampu membayar gaji pekerja. Ayah saya tidak berbakti. Saya tidak dapat wang untuk pembedahan Anda. Apa yang Anda katakan, Mingzu, saya adalah lurus dan baik hati ayah, sangat gembira. Ayah? Pengurus besar Shen, semua aset anda telah dijual, tetapi rantaian modal syarikat putus, menyebabkan defisit yang besar. Selepas kita menampung defisit, kita masih kekurangan 3 juta yuan untuk gaji pekerja. Saya faham, saya akan cari jalan. Anakku, ayah ada 500,000 yuan dalam kad ini. Ia adalah pampasan dari kemalangan kereta. Ambil ia untuk kegunaan kecemasan. Ayah, kerana belum dapat wang pun untuk penginapan dan pembedahan Anda. Macam mana Anda boleh beri saya wang? Saya tidak mahu. Ayah sudah tua. Saya tidak boleh melindungi Anda dari angin dan hujan seperti dulu semasa Anda kecil, tetapi ayah percaya Anda pasti akan melewatinya. Bangun. Mingzu, anak perempuan yang kuat, berhenti menangis kaki ayah. Perlu berehat juga. Cepat-cepat uruskan urusan Anda. Ayah. Pergi cepat. Saya pasti akan cari jalan untuk selesaikan semua masalah. Anda berehatlah dengan baik. $3 juta dari menjual aset ditambah dengan 500,000 yuan dalam kad ini. Kita masih kekurangan lebih dari 2 juta yuan untuk sepenuhnya menampung defisit syarikat. Gaulan. Pertama, edarkan wang yang ada. Bantu saya cari tahu di mana kakak saya Xiao Sui berada. Saya akan pergi pinjam wang daripadanya. Xiao Sui. Kakak, kenapa awak di sini? Adakah anda tahu siapa dia bos Yunshang Design yang terhormat Shen Mingzu, seorang pereka terkenal? Oh, yang baru-baru ini di berita yang meniru karya orang lain, anjing plagiarisme itu, kan? Kimi tahu itu sudah dah cukup. Kenapa awak cakap kuat-kuat? Kakak jangan ambil hati. Oh ya, kenapa awak di sini? Xiao Sui. Syarikat saya menghadapi masalah kerana insiden plagiarism. Saya perlukan dana untuk mengatasi kesukaran Xiao Sui. Bukankah saya beri anda kad dengan 3 juta yuan sebelum ini? Bolehkah anda pinjamkan kepada saya untuk membantu saya? Tiada masalah, kita adalah adik-beradik. Tetapi sebetul meminjamkannya kepada anda perlu buat saya gembira. Bagaimana nak buat awak gembira? Awak berlutut untuk saya. Yuk melutut untuk saya. Xiao Sui. Pekerja syarikat saya sudah mula buat masalah sebab mereka tak dapat gaji. Saya betul-betul perlukan wang ini. Bagaimana kalau begini? Di masa hadapan, saya tak akan pulangkan kepada awak dengan kadar faedah pasaran. Okey? Ayah cuma bergurau dengan awak. Ini cuma pinjam wang. Saya tidak akan pinjamkan kepada awak. Bagaimana kalau begini? Awak minum baju itu dan saya akan berikan wang itu kepada awak. Saya ala alkohol, Xiao Sui. Dulu awak sangat ikhlas kepada pekerja awak. Sekarang awak tak sanggup minum sedikit arak putih. Nyawa mereka di tangan awak. Baik, Pak. Saya akan minum. Pengurus besar Shen telah membayar gaji. Dia memang melakukan Saya menerima wang itu walaupun pengurus besar Shen hanya membayar gaji 1 bulan, tiada 1 sen pun yang hilang. Saya sudah tahu pengurus besar Shen adalah yang paling boleh dipercayai. Dia tidak akan mengecewakan kita. Saya dengar bapa pengurus besar Shen terlibat dalam kemalangan kereta. Pembedahannya telah ditangguhkan. Jika ditangguhkan lebih lama lagi, kakinya akan rosak. Pengurus besar Shen melakukan ini untuk kita. Sehingga bapanya, tiada wang untuk pembedahan. Saya tidak boleh begitu kejam. Saya mahu mengumpul sedikit wang untuk perbelanjaan perubatan bapa pengurus besar Shen. Ya, saya akan turut menyumbang juga. Saya akan sumbang sedikit juga. Saya juga. Shen Mingzu. As in nado terkyung tak boleh uruskan in saya ada yang lebih besar kejutan untuk anda.
wow. Wait and dengar. Bukankah ini Presiden Yun Shang yang megah? Bagaimana awak boleh jadi begini? Awak semua bersubahat. Shen Shui, awak kerahkan mereka untuk menyakiti saya. Anak lelaki dan perempuan saya. Sudah tentu mereka di pihak saya. Terima kasih ke atas tahun ini membesarkan anak-anak saya dengan baik. Kamu semua yang tiada malu. Penderhaka. Masih begitu angkuh walaupun sekarang. Wak benar-benar tidak tahu apa yang penting. Makcik Shen, Pengerusi Chin tidak ada di sini. Dia sepatutnya berada di hotel lain. Jangan risau, Setiausaha Zhao sudah bergegas ke sana. Semua berhenti. Anda Setiausaha Zhao Feng dari syarikat reka bentuk Ruihua, bukan? Betul lah tu individu yang disebut pengerusi Chin. Pengurus besar Shen, anda baik-baik sahaja? Setiausaha Zhao, adakah anda saling mengenali? Setiausaha Zhao, macam mana anda boleh kenal orang seperti dia? Tepat sekali. Orang seperti Shen Mingzu yang sombong dan angkuh dan tidak cekap tidak mungkin kenal Setiausaha Zhao, seorang yang terkemuka seperti anda. Ya. Orang seperti dia yang tidak bertata susila, dia tidak layak. Cukup. Dari siasatan saya, pengurus besar Shen mempercayai anda berdua sepenuh hati dan menjaga anda membantu anda berulang kali. Macam mana anda boleh membalas budi dengan tidak berterima kasih? Setiausaha Zhao, anda sebenarnya tidak tahu. Dia menguruskan syarikat dengan teruk, menyebabkan rantaian modal putus dan menangguhkan gaji pekerja, membawa kepada kebangkrapan syarikat. Saya hanya cuba membantunya. Setiausaha Zhao, kenapa awak pukul saya? Saya pukul awak. Wanita tak tahu malu ini. Ni wanita tak tahu malu ini. Sebagai kakak kepada pengurus besar Shen, awak bukan saja bercakap kurang ajar dengannya, malah menghasut anak-anak awak untuk mencederakannya. Awak ini memang sampah masyarakat yang lebih teruk dari khinzir dan anjing. Awak pula? Awak semua bodoh. Seseorang datang hantar pengurus besar Shen ke hospital. Baik. Pelikan. Kenapa Setiausaha Zhao ini memihak kepada wanita seperti Shen Mingzu? Apa pendapat Iwa? Menggoda lelaki adalah memang trik biasa Shen Mingzu. Jika tidak, bagaimana dia boleh mendirikan syarikat sebesar ini? Pui, mempunyai saudara mara sebegini membuatkan saya ingin muntah hanya memikirkannya. Ibu siapa yang memperlukan itu, Staukin? Shen Mingzu telah bersekongkol dengan Setiausaha Zhao dari Ruihua Design. Sukakah kita nak sidaang dapat bekerja sama dengan Ruihua Design? Jangan panik. Saya juga kenal orang di Ruihua Design. Betul ke anak lelaki yang baik? Jika kita boleh hubungi Ruihua Design melalui kawan awak, maka kita mungkin masih ada peluang. Anak perempuan. Ini semua salah ayah kerana tidak mendidik Shen Shui dengan baik sehingga dia menjadi seperti hari ini. Ayah, jangan cakap begitu. Setiausaha Zhao, terima kasih hari ini. Setiausaha Zhao anak perempuan, saya memberitahu saya segalanya. Jika bukan kerana awak hari ini, anak perempuan saya mungkin dalam kesusahan. Pengurus besar Shen Encik Shen sama-sama. Saya hanya melakukan tugas saya mengikut arahan pengerusi kita. Pengerusi apa? Adakah saya kenal dia? Makcik Shen. Ini pengerusi kami, Kin Yu. Pengerusi Chin. Pengurus besar Shen. Wak baru saja selesai membalut. Tak perlu ini. Pengerusi Chin. Terima kasih kerana membantu saya hari ini. Wak tak perlu berterima kasih kepada saya. Iset yang patutnya berterima kasih kepada you. Dan you, silalah saya hari ini. Maafkan saya, gadis muda. Saya benar-benar tidak ingat pernah membantu orang muda yang berjaya. Seperluasa domen. Pengurus besar Shen, mari kita selesaikan dahulu masalah mendesak. Wang dalam kad ini lebih daripada mencukupi. Tidak. Saya tak boleh terima sesuatu tanpa balasan. Saya tak boleh ambil kad ini.
Pengurus besar Shen, saya masih mahu bekerjasama dengan syarikat awak. Jika syarikat awak runtuh, dengan siapa saya akan bekerjasama? Ini... Bagaimana kalau begini? Wang dalam kad ni, saya tidak akan berikannya percuma. Ia boleh dianggap sebagai bayaran pendahuluan untuk draft rekaan awak. Bayaran pendahuluan. Ya. Potensi rekan awak tidak had. Saya mahu membeli semua draft rekaan awak untuk suku hadapan. Sepenuhnya. Masa depan. Siri rekan. Ya. Siri rekan masa depan. Ini... Bukankah ini anting-anting yang saya hilangkan 13 tahun lalu? Saya tak ingat. Saya juga membeli rekaan seorang gadis muda ketika itu. Awak adalah... Awak adalah gadis muda dari 13 tahun lalu. Makcik yang cantik. Akhirnya awak ingat saya. Saya tidak sangka awak telah membesar begitu banyak dan menjadi begitu cemerlang. Saya tak akan berada di sini pada sini tanpa awak. Jadi sepanjang tahun ini saya bekerja keras. Berharap dapat mengikuti jejak langkah awak. Suatu hari nanti saya dapat mencari awak. Dan mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tidak. Awak sudah sangat berbakat. Walaupun tanpa saya, awak pasti berjaya. Ia hanya soal masa. Pengurus besar Shen, sila ambil kad ini. Di dalamnya adalah 100 yuan yang saya dapat daripada awak dahulu. Sejak awal bercenubuhan syarikat saya telah menyimpan saham untuk awak. Ini adalah gantungan dan dividen selama bertahun-tahun. Ambil, Wen. Tidak. Saya tak boleh. Saya terangkat berita di 100 yuan untuk membeli rekaan awak dahulu. Ini terlalu banyak wang. Lagipun, awak sudah beri saya wang pendahuluan untuk yuran rekaan. Pengurus besar Shen, saya tidak beri wang ini kepada awak percuma. Saya ada sesuatu yang memerlukan bantuan awak. Besok adalah soal hidup dan mati untuk syarikat kami. Awak mesti berjanji dengan saya. Jika saya boleh bantu, saya pasti akan bantu. Begini ceritanya. Sepanjang tahun ini, syarikat kami nampak berjalan lancar. Tetapi kami sentiasa kekurangan perunding rekaan fashion kanan. Saya mahu awak mengambil jawatan ini. Saya? Baiklah. Juga syarikat kami akan mengadakan jamuan di Hotel Fuyuan esok. Saya harap awak boleh datang. Hotel Fuyuan. Saya dengar keluarga Qin mengadakan jamuan di sana untuk mengumumkan rakan kongsi mereka. Mungkinkah syarikat awak juga menyertai kerjasama ini? Kami ada urusan pernikahan. Apapun time saya cakap saya berbeza. Paklah, saya akan pergi. Saya juga akan siapkan draft reka bentuk untuk siri baharu secepat mungkin. Kalau begitu, sila simpan 2 kad ini. Hubungi saya bila-bila masa jika awak perlukan apa-apa. Atau awak boleh hubungi Zafeng juga. Baiklah. Setiaus Hazau, tolong keluarkan wang dalam kad ini sebagai tunai. Saya mahu selesaikan dahulu wang yang terhutang kepada pekerja. Baiklah, pengurus besar Shen. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu rehat awak. Saya pergi dulu. Zhao Feng atas nama ofisial dia suntik 10 bilion yuan ke dalam Yunshang Design. Baik. Ayah, saya jumpa makcik cantik itu. Dulu ketika awak sakit tenat di hospital, saya jual baju di tepi jalan untuk beli ubat untuk awak. Jika dia tidak beri saya 100 yuan, saya anggaran awak tidak akan selamat musim sejuk itu. Ya, dia adalah seorang dermawan besar kepada kami. Bagaimana keadaannya sekarang? Adakah dia baik-baik sahaja? Dia baik-baik saja. Lupakan sahaja. Jangan cakap pasal ini. Apapun saya telah menggajinya sebagai reka bentuk fashion kanan penasihat syarikat saya. Tunggulah dan lihat. Dengan Makcik Shen di sini, syarikat saya pasti akan mengatasi syarikat awak. Baiklah. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Selama 13 tahun lepas, saya telah memperhatikannya. Bagi saya,
Dia lebih daripada sekadar seorang dermawan. Ia jauh lebih ringkas daripada itu. Saya harap saya dapat berjumpa awak tidak lama lagi. Ipe, saya tanya teman wanita saya, orang dari Ruihua Design langsung tidak kenal Shen Mingzhu. Kita semua telah ditipu oleh setiausaha Zhao itu. Ibu betul mereka berzina. Tuan saya baru sahaja mendapat berita. Ruihua Design akan mengadakan jamuan tidak lama lagi. Tetapi, kita masih belum mendapatkan Shen Mingzhu punya draft reka bentuk. Sekarang setelah sampai ke tahap ini, kita perlukan Shen Mingzhu untuk menyerahkan hak cipta draft reka bentuk siri Fendai. Dengan hak cipta draft reka bentuk Fendai, kita boleh lebih baik bekerjasama dengan Ruihua Group. Sialan. Awak tak perlu jaga saya seperti ini. You ada setiausaha saya. Bukan orang gaji. Pengurus besar Shen, selepas kakak saya meninggal dunia, saya sangat tertekan. Awaklah yang membantu saya keluar dari kegelapan. Bagi saya, awak seperti keluarga. Kakak saya yang membesar bersama saya telah mengkhianati saya dan mengambil segala-galanya daripada saya. Tetapi seorang gadis yang baru saya temui secara kebetulan tetap di sisi saya, menjaga saya. Xiaolan, dia lebih game. Pengurus besar Shen, jangan risau. Apapun yang berlaku, saya akan menemani awak melalui masa sukar ini. Shen Mingzhu. Pengurus besar Shen, itulah pekerja-pekerja yang menimbulkan masalah sebelum ini. Mengapa mereka ada di sini? Shen Mingzhu, Bayar balik wang tu. Bayar balik wang itu. Shen Mingzhu, kami pemal mengumpul wang untuk perbelanjaan perubatan ayah awal. Kami tak pernah sangka awak hanya menipu kami. Cepat bayar balik wang itu. Bayar balik wang itu, bayar balik wang itu. Bayar balik wang tu, bayar balik wang tu. Ya, kakak. Awak associate berkata awak akan menjual semua hartanah dan rumah awak untuk membayar balik semua orang. Mengapa awak duduk di rumah begitu selesa sekarang? Jangan beritahu saya awak tidak mahu bayar balik wang itu lagi. Shen Shui, awak cakap kosong. Tolong semua orang percayakan saya. Sawa ada wang tau. Gaji semua orang akan berada di tangannya waktu tidak lama lagi. Omong kosong. Jangan fikir kami tidak tahu awak sudah lama memindahkan wang itu. Awak jelas sekali cuba melengahkan masa. Shen Mingzhu, awak akan melakukan kesilapan dan awak patut dihukum. Tidak kira betapa rapatnya kita, saya tidak boleh melindungi awak. Dua orang yang paling rapat dengan awak telah tampil menuduh awak. Pasti ia benar. Shen Mingzhu, bagaimana kami boleh percayakan awak? Cepat bayar balik uang itu. Bayar balik wang itu, bayar balik wang itu. Dia patut dipukul sampai mati dengan kayu. Cukup. Awak berdua memang tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun, pengurus besar Shen telah berusaha keras untuk awak. Beginikah cara awak membalasnya? Shen Dongyang, awak nakal sejak kecil, selalu saja cedera pengurus besar. Shen sibuk bekerja pada siang hari dan menjaga awak pada malam hari, tidak pernah meminta orang lain melakukannya untuknya. Dan awak, Shen Shiwei, hanya kerana awak terlalu melekat, pengurus besar Shen melepaskan begitu banyak pesanan luar negara yang besar dan begitu banyak peluang untuk pergi ke luar negara. Tetapi awak berdua membalasnya seperti ini. Adakah awak ini manusia? Rakan-rakan sekerja, awak telah bekerja keras dengan pengurus besar Shen selama bertahun-tahun. Bukankah awak tahu orang seperti apa pengurus besar Shen itu? Adakah awak rela percaya dua orang yang tidak tahu berterima kasih ini daripada pengurus besar Shen? Xiaolei. Nipa, pikir kau akan tak bercakap beraninya sana wei semerazai. Hai kata bunuh dia harifan. Berhenti. Biarkan Xiaolei pergi. Berdiam diri. Shen Mingzhu, jika awak tanda tangani kontrak ini, semuanya akan selesai dengan mudah. Betul, pengurus besar Shen. Kalau cuka tidak mau menggunakan kekerasan, bayar kami baki wang dan kami akan segera pergi. Anak perempuan, awak ini sudah melampau. Shen Mingzhu, saya akan kira sampai 3. Awak akan tanda tangan atau tidak? 3, 2, Jangan. 1. Saya akan tanda tangan. Pengurus besar Shen. Adakah sukar untuk awak tanda tangani dengan patuh? Begitulah sepatutnya. Baiklah. Sekarang pengurus besar Shen telah menandatangani, kita boleh dapatkan wang itu. Pengurus besar Shen, sekarang setelah awak ada hak cipta, bolehkah awak bayar kami gaji kami? Sudah tentu. Tidak mungkin.
Shen Mingzu yang berhutang wang dengan awak, bukan saya. Jika awak mahukannya, jual sahaja barang-barangnya. Shen Mingzu dulu sangat kaya, barang-barang yang digunakannya pasti juga berharga. Shen She, awak sudah melampau. Makcik, jangan tuduh saya secara salah. Jelas sekali awak yang enggan membayar gaji semua orang. Bagaimana pesuaka boleh menyalahkan orang lain kerana menindas awak? Astris adalah wajar untuk suasai orang. Ditekan bila sebab apa barang. Bukankah saya betul? Ya. Ya. Seperti itu faedah untuk gaji yang awak berhutang begitu lama. Ya. Berbeza cari tingkat 3, awak semua cari tingkat 2. Baki kami akan tinggal di tingkat 1. Ambil semua barang berharga dari rumah mereka. Ya, awak tak boleh ambilnya. Ya, awak tak boleh ambilnya. Semua orang berhenti sekarang juga. Semua berhenti sekarang. Pengurus besar Shen sudah sediakan wang yang dia hutang kamu. Shen Mingzu, macam mana kamu ada banyak wang macam ni? Dari mana pengurus besar Shen dapat wang? Kami perlu lapor pada kamu ke? Dan kamu pula, pengurus besar Shen jual rumah dan keretanya semata-mata untuk bayar gaji kamu. Akhirnya dia cuma ada satu tempat tinggal ini. Tapi kamu tak terfikir pun nak tinggalkan dia ruang terakhir ini. Semua, jangan tertipu dengan mereka. Mereka cuma keluarkan banyak wang sebab kami datang sini. Betul tu. Sekarang semua orang nampak banyak wang, kamu patut faham. Shen Mingzu baru saja pindahkan semua wang ini secara rahsia. Kalau tidak, macam mana dia boleh keluarkan sebanyak ini sekaligus? Panggil polis. Tiada seorang pun pencuri ini akan terlepas hari ini. Tak seorang pun. Setiausaha Zhao, agihkan wang ini kepada semua orang dahulu. Saya tak nak berhutang dengan sesiapa lagi. Pengurus besar Shen, adakah wang ini benar-benar sesuatu yang kamu sediakan sejak dulu lagi? Maafkan saya, pengurus besar Shen. Saya bukan orang baik. Saya dah salah sangka pada kamu. Saya minta maaf. Kita dah rugi sekarang. Cepat pergi. Kalau tidak, kita akan tanggung akibatnya. Saya sentiasa orang yang asingkan urusan peribadi dan kerja. Mari kita ketepikan insiden hari ini buat masa ini. Semua pergi ambil wang kamu dahulu. Terima kasih, pengurus besar Shen. Terima kasih, pengurus besar Shen. Setiausaha Zhao, terima kasih atas kerja keras kamu hari ini. Ini semua sebahagian daripada tugas saya. Oh ya, pengurus besar Shen. Esok ada jamuan di Hotel Fuyuan. Saya akan datang jemput kamu nanti. Baiklah. Ini adalah jamuan Ruiwa Design. Sangat mewah. Oh, biar saya beritahu kamu. Orang biasa tidak boleh masuk ke tempat semewah ini sama sekali. Kamu pasti pengurus besar Shen. Saya teman wanita Dongyang. Saya sering mendengarnya bercakap tentang kamu. Saya sangat gembira akhirnya dapat berjumpa kamu hari ini. Dia tersilap sangka saya Shen Mingzu. Suatu penghormatan dapat berjumpa dengan anda, pengurus besar Shen. Saya tidak pernah sangka pengurus besar Shen sebenarnya legenda penderma pengerusi kita. Tidak hairanlah, pengerusi kita khasnya mengadakan jamuan ini untuk kamu. Apa yang dia cakapkan? Saya tidak faham. Yingger, apa maksud dia dengan diadakan khas? Kamu belum tahu lagi? Pengerusi kita telah lama mencari pengurus besar Shen. Dikatakan pengurus besar Shen ialah penderma pengerusi kita. Dia malah menempah khas saham syarikat yang besar untuk pengurus besar Shen dan telah menunggu untuk mengumumkannya hari ini. Jadi begitu rupanya. Siapa gaya orang ini? Chongsam yang dipakainya sangat cantik. Shen Mingzu. Shen Mingzu. Ini adalah jamuan persendirian Ruiwa Design. Bagaimana kamu boleh berada di sini? Sama ada saya datang atau tidak ada kaitan dengan kamu. Sudah tentu ada. Saya sekarang adalah Presiden Kumpulan Yunshang. Manakala kamu adalah orang yang syarikatnya muflis kerana plagiarism. Seorang seperti kamu tidak layak berada di sini. Kalau begitu, dengarlah baik-baik. Saya dijemput ke jamuan ini. Sebagai perunding kanan Ruiwa Design. Shen Mingzu, kamu sudah melampau. Nama pada jemputan ini bukan pun nama kamu. Dari mana kamu dapat jemputan palsu ini?
Cui menipu semua orang. Biar saya beritahu kamu, jamuan hari ini diadakan khas untuk ibu saya, Shen Shui. Dialah protagonis sebenar di sini. Dia tidak mahu kamu di sini. Oh, kamu tidak boleh tinggal walau sesaat pun. Keselamatan. Mana keselamatan? Apa yang kamu tunggu? Cepatlah halau wanita ini keluar. Saya nak tengok siapa yang berani. Mereka yang patut meninggalkan Dewan Jamuan ialah kamu semua. Xiaoyu kata dia menjemput saya ke jamuan penting. Mungkinkah Xiaoyu ialah... Kamu betul sekali. Orang sudah belum apa-apa. Siapa yang mengadakan mayat sempat seseorang seperti kamu yang tidak punya apa-apa dan lemas dalam hutang wanita tua ke jamuan seperti ini? Betul. Secara luaran, jamuan ini diadakan oleh Rui Hua Ane. Izam di tiba-tiba kementan tadi. Mohon dikasih untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan kongsinya. Tetapi sebenarnya, ia adalah mesyuarat pemegang saham. Tepat sekali. Kita semua adalah rakan kongsi dengan kerjasama mendalam bersama Rui Hua Design dan pengurus besar Shen. Menghadirinya sebagai pemegang saham baru Rui Hua Design. Kamu, Shen Mingzhu, seorang yang muflis. Apa hak kamu untuk berada di sini? Kamu Zhao Feng, kan? You sebenarnya tidak berada di syarikat 2 hari ini. Kumpulan Rui Hua kamu akan bekerja sama dengan kumpulan Yunshang kami. Lebih lagi, saya Mingguit adalah penyelamat pengerusi Chin kamu. Jamuan ini, Sina adalah protagonis sebenar di sini. Apa merepek yang kamu cakap ni? Pengurus besar Shen adalah pengerusi Chin kita penyelamat sebenar. Cukup. Zhao Feng, jangan fikir saya tidak tahu. Kamu menggelapkan dana awam untuk wanita ini. Jika pengerusi Chin mengetahui perkara ini, kamu akan berakhir di penjara. Wang yang saya berikan kepada pengurus besar Shen, semuanya telah diiktiraf oleh pengerusi Chin. Namun kamu masih berani berdalih? Setiausaha Zhao, kamu baik-baik sahaja? Shen Mingzhu, sebelum keadaan menjadi lebih teruk, bawa budak kaca ini dan berambus dari sini dengan cepat. Jika tidak, Anda akan beritahu pengerusi Qin tentang semua perbuatan kotor kamu. Saya akan pastikan kamu tidak boleh mendapat tempat dalam industri reka bentuk. Sungguh angkuh. Si pengurus besar Shen adalah pengerusi Chin kita penyelamat sebenar. Wang yang saya berikan kepada pengurus besar Shen telah disampaikan sendiri oleh pengerusi Chin. Beliau adalah pemegang saham baru yang akan menyertai syarikat reka bentuk Rui Hua. Mesyuarat Agung Pemegang Saham Xiaoyu. Bagaimana persediaannya? Semuanya sudah siap. Pukul 10, mereka akan mengumumkannya kepada media tepat pada masanya. Penderma kita akan menjadi ahli Rui Hua, pemegang saham baru. Baguslah. Xiaoyu, kali ini kita mesti berterima kasih kepadanya dengan baik. Tanpa penderma kita tidak akan berada di tahap ini sekarang. Ayah, jangan risau. Pengerusi Chin ada sesuatu yang tidak kena. Ada kekecohan di Dewan Jamuan. Apa? Zhao Feng, sedar tak apa yang kamu cakap ni? Apa yang kamu cakap kan? Adakah kamu fikir sesiapa di sini akan percaya apa yang kamu katakan? Sekarang seluruh gangceng semua orang tahu. Bukan sahaja Shen Mingzhu meniru, tetapi juga sengaja tidak membayar gaji pekerja. Seorang yang hipokrit seperti dia, apa hak dia untuk dikaitkan dengan pengerusi Chin? Wang Ying, diamlah. Cik Shen telah menyelesaikan semua gaji pekerja lama dahulu. Bukan itu sahaja, dia juga membayar tambahan gaji 3 bulan sebagai pampasan. Oh, siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Yang saya nampak ialah kamu menyerahkan dana awam kepadanya. Mengapa saya tidak nampak dia membayar gaji kepada pekerja? Adakah hati nurani kamu dimakan anjing atau apa? Cukup, Shen Mingzhu. Saya akan beri kamu satu peluang terakhir. Tinggalkan jamuan saya. Jika nanti, Aida akan beritahu pengerusi Kintan tentang semua perkara kotor antara kamu dan Zhao Feng dan membuatkan kamu tidak punya tempat untuk berdiri di gangceng. Mustahil. Saya berjanji kepada seseorang bahawa saya akan menghadiri jamuan dan saya pasti akan menepati janji saya. Saya akan menunggunya di sini. Shen Mingzhu, awak tidak di sini benar-benar menunggu pengerusi Chin, bukan berhentilah memberi alasan. Semua orang di sini sekarang tahu jamuan ini telah diadakan untuk saya oleh pengerusi Chin. Walaupun awak kakak saya awak yang salah hari ini, dan awak malah cuba menipu pengerusi Chin, saya sama sekali tidak boleh bertolak ansur Dongyang Siwe. Halau dia keluar untuk saya sebelum dia mencemarkan tempat pengerusi Chin. Halau dia keluar. Ini adalah Rui Hua Design beraninya awak bertindak melulu. Siapa saya rani ke awak dia untuk bercakap ibu saya adalah menyelamat pengerusi Chin dan akan menjadi pemegang saham Rui Hua Design pada masa hadapan. Ini adalah syarikat keluarga kami. Kami boleh melakukan apa sahaja yang kami mahu. Beraninya awak membuli Cik Shen seperti ini, adakah awak tidak takut pengerusi Chin akan selesaikan kira-kira dengan awak? Selesaikan kira-kira. Jika sesiapa perlu dipertanggungjawabkan, ia adalah awak dan Shen Mingzhu. Awak mengkhianati pengerusi Chin demi wanita tua ini.
Adakah awak fikir pengerusi Chin akan melepaskan awak? Awak berdua bodoh masih memihak kepada Shen Mingzu. Apabila ibu saya menjadi pemegang saham, Ruihua Century perkara pertama yang akan saya lakukan adalah memecat awak berdua bodoh, singkirkan mereka. Mengapa buang masa bercakap dengan mereka? Seseorang halau mereka keluar untuk saya, seseorang halau mereka keluar untuk saya. Berhenti. Jangan susahkan mereka. Saya akan pergi. Bertahan di situ. Awak masa dan dengan masa sekarang dia sudah terlambat. Semua orang di sini ikut saya halau dia keluar. Tangkap dia. Pengerusi Chin telah tiba. Menunggu awak akhirnya sampai. Adakah saya kenal awak? Pengerusi Chin, saya mungkin secara tidak sengaja telah membantu awak sebelum ini. Jadi jamuan ini telah diadakan khas untuk saya oleh awak, bukan? Diadakan untuk awak. Hei, adakah susunan di sini terganggu membuatkan awak tidak gembira? Saya akan halau mereka segera. Beraninya awak. Pengerusi Chin, mengapa awak pukul saya? Saya penyelamat awak. Pengerusi Chin, saya faham. Pasti ibu saya yang tidak menguruskan orang-orang kelam kabut ini dengan betul mengganggu mood awak. Saya memohon maaf bagi pihaknya. Maafkan saya pengerusi Chin. Saya tahu awak bersusah payah mengadakan jamuan ini untuk mengumumkan di mesyuarat pemegang saham bahawa pengurus besar Shen akan menjadi pemegang saham baharu. Tetapi ia menjadi begini. Pengerusi Chin, tolong jangan marah. Saya akan pastikan mereka dihalau segera. Dongyang, cepatlah. Nenek tua bangka, ini semua salah awak. Pengerusi Chin tidak gembira, cepat keluar dari sini. Seseorang tangkap orang-orang buta ini untuk saya. Baik. Makcik Shen, awak baik-baik sahaja. Adakah awak kenal antara satu sama lain? Saya baik-baik sahaja. Saya tidak pernah sangka gadis kecil yang saya temui dahulu telah membesar sekelip mata dan malah menjadi pengerusi syarikat reka bentuk fashion terkenal Ruihua Design. Pengerusi Chin, bukankah Shen Shui adalah penyelamat hidup awak? Bila saya kata dia adalah penyelamat hidup saya. Ini? Wang Ying menyalahgunakan kuasanya dan secara peribadi membawa orang lain ke mesyuarat agung pemegang saham. Saya berniat mencuri maklumat sulit syarikat saya. Mulai hari ini awak dipecat. Tidak, pengerusi Chin. Mengapa awak memecat Wang Ying selepas dia tahu ibu saya adalah penyelamat hidup awak? Dia membawa kami berjumpa awak dengan segera. Walaupun dia tiada jasa, dia telah berusaha keras. Pengerusi Chin, jangan tertipu oleh nenek tua ini. Ibu saya lah orangnya yang menunjukkan kebaikan kepada awak dahulu. Beraninya awak terfikir begitu. Makcik Shen, biar saya bantu awak ke pentas. Paisa. Beri laluan. Saya mengumumkan bahawa Cik Shen Mingzu adalah rakan kongsi terbesar syarikat Ruihua Design dan juga pemegang saham baharu syarikat memegang 10% saham. Makcik Shen, tolong berjanji dengan saya. Awak akan sentiasa di sisi saya dan bantu saya. Baru syarikat dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan bergerak ke peringkat antarabangsa. Baiklah. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia boleh menjadi pemegang saham baharu Ruihua Group? Dia tiada integriti moral dan sekarang dia tiada apa-apa. Mengapa dia boleh mewarisi kedudukan pemegang saham Ruihua Group? Pengerusi Chin, anda pasti silap. Jangan tertipu oleh wanita tua ini. Ibu saya pasti alat pohon selamat sebenar nanti. Betul. Saya tinggal di keluarga Shen begitu lama dan tidak pernah dengar dia membesarkan anak lain. Lepaskan saya, Kim Yu. Jika anda bekerja sama dengan Shen Mingzu, dia bukan sahaja gagal membayar gaji pekerjanya, malah menutup mata terhadap bapaknya sendiri yang terlibat dalam kemalangan kereta. Dia malah menggelapkan dana awam dengan Zhao Feng dari syarikat anda. Bekerja sama dengan orang seperti dia, bukankah ia akan merosakkan reputasi anda? Bagaimana urusan yang saya minta anda kendalikan? Semuanya sudah selesai. Bapa Cik Shen dan para pekerja semuanya telah pergi ke Dewan Jamuan. Bagus. Pengerusi Chin, bukankah Ruihua Group sentiasa menginginkan gaya rekaan unik kami dan kepakaran jahitan keseluruhan? Kini saya Presiden Yun Shang Group. Saya bersumpah, jika anda menarik balik tawaran yang baru dan buat anda menghal penunggak gaji ini, saya akan berikan kepada anda. Bagaimana dengan itu? Siapa kata pengurus besar Shen gagal membayar gaji kami? Kita semua adalah pekerja Yunshang Design. Kami boleh memberi keterangan. Orang-orang ini memfitnah pengurus besar Shen.
Pengurus Besar Shen telah melunasi semua gaji yang terhutang kepada kami. Dan saya Bapak Shen Mingzu. Mingzu tidak pernah berkata dia tidak akan merawat penyakit saya. Saya kasihan pada Mingzu, jadi saya enggan membiarkannya terlibat dan berkeras untuk pulang berehat bagi Shen Xue, dia anak angkat saya. Lebih 10 tahun lalu, dia cemburu kerana saya serahkan kilang pakaian kepada Mingzu, jadi dia berulang kali menyusahkan Mingzu. Kamu semua yang tidak tahu berterima kasih. Sepanjang masa ini Mingzu telah membantu orang lain sedaya upaya, tetapi kamu hampir memusnahkan keluarganya dan meninggalkannya tanpa rumah. Orang-orang ini memang tiada malu. Berani memfitnah pengurus besar. Ya, menabur fitnah dan mengumpat di belakang. Saya rasa Shen Xue yang sengaja mendekati pengurus Si Chin. Tahukah kamu dari mana gaji kamu datang? Ia dari Shen Mingzu bersekongkol dengan Lin Feng dan menggelapkan dana awam. Kamu berbohong. Sepanjang hidup saya hidup jujur dan bekerja keras. Saya tidak pernah mengambil jalan pintas dan tidak pernah mempunyai fikiran yang songsang. Shen Mingzu, kalau begitu beritahu saya, dari mana kamu dapat wang untuk membayar pekerja? Saya meminjamkannya kepadanya dan ini melalui akaun bapa saya dan akaun pribadi saya. Ada sebarang soalan? Kumpulan Rui Hua baru sahaja popular dalam industri fashion dalam 2 tahun lepas, kan? Dari apa yang saya tahu, pengurus Si Chin latar belakang keluarga awak pun tak begitu kaya. Bolehkah saya tanya dari mana awak dapat wang? Pengurus Si Chin. Walaupun awak mahu sokong Shen Mingzu, awak patut cari satu sebab yang munasabah. Saya hanya mahu sokong dia. Dulu, jika bukan kerana Makcik Shen membimbing saya ayah saya dan saya mungkin akan mati kesejukan di jalanan, tanpa Makcik Shen tiada saya hari ini. Walaupun saya jual syarikat dan beri semua wang kepadanya. Dia layak mendapatkannya. Sebaliknya, kamu bertiga Makcik Shen membesarkan kamu dengan begitu susah payah dan memberi Shen Xue kehidupan yang istimewa. Tetapi bagaimana kamu melayannya? Zhao Fang. Orang jenis apa awak berani memukul saudara sendiri? Kamu berdua untuk mendapatkan hak cipta reka bentuk pengurus besar Shen. Sebenarnya memukul makcik yang membesarkan kamu selama lebih 10 tahun. Kau dengan kejahatan mencerai pencapaian orang lain dan malah cuba menyamar sebagai pemberi sedekah saya. Aimi hadawat ke penjara sekarang. Pengurus Si Chin, kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami. Saya menghantar you ke penjara sekarang. Pengurus Si Chin, kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami. Pengurus Si Chin, kami tahu kami buat silap. Pengurus Si Chin, tolong maafkan kami. Yang saya perlu awak minta maaf bukan saya. Dan orang yang awak perlu minta pengampunan pun bukan saya. Makcik saya minta maaf. Saya tak patut dengar Shen Xue. Saya janji saya takkan percaya dia lagi. Kau serang sebaiknya saya peluang. Satu peluang sahaja. Ya, makcik ini semua salah ibu saya. Dia cemburu pada awak, cemburu awak mewarisi syarikat pakaian keluarga. Sebab itulah dia paksa kami untuk memindahkan aset syarikat. Tolong lepaskan kami. Baru sekarang awak hadapi hukuman, awak ingat saya makcik awak. Makcik, Eric, kau paling sayang saya masa kecil. Tolong saya beri saya pesan. Saya janji saya akan dengar cakap awak mulai sekarang. Ya. Dulu bila awak paksa saya tanda tangan perjanjian pemindahan equity. Pernahkah awak fikir suatu hari nanti awak akan berlutut di tanah meminta pengampunan saya? Bila Datuk awak jatuh ke tanah meminta belas kasihan, mengapa awak tak cakap tentang pengampunan masa itu? Memandangkan awak tak tunjuk belas kasihan. Jangan salahkan saya kerana tak mengampun. Sesiapa yang melanggar undang-undang layak dihukum. Minta maaf kepada pengurus besar Shen segera. Shen Dongyang, anda mahu saya minta maaf kepadanya? Sama sekali tidak mungkin. Jika saya dapat kilang ini 10 tahun lalu, tiada Shen Mingzu hari ini. Di bawah kepimpinan saya, Yun Shang pasti akan lebih cemerlang daripada sekarang. Apa yang awak merepek kilang pakaian itu jelas ditinggalkan kepada makcik oleh Datuk. Mak, cepat minta maaf kepada makcik, minta maaf. Takkan saya nak minta maaf. Kau bajingan Wang Ying. Jika kau tak sebarkan maklumat palsu dan buat kami salah faham, adakah kami akan berakhir dalam keadaan huru-hara hari ini? Makcik, saya minta maaf. Tolong maafkan saya, beri saya peluang lagi, makcik. Saya nak akan maafkan awak. Buang fikiran itu. Tidak. Makcik saya masih mahu menjaga awak di usia tua. Dan datuk-datuk pun semakin tua. Saya mahu menjaga datuk dengan baik. Saya janji. Jika awak maafkan saya akan jujur dan patuh mulai sekarang menjaga awak, makcik. Sekarang awak tahu awak salah. Sudah terlambat. Awak kejam dan tidak menyesal. Jika istimewa tak beri pengajaran kepada awak, suatu hari nanti kamu akan menjatuhkan diri sendiri kaki. Makcik Shen, bagus tadi awak mahu saya uruskan Mirik. Lagipun,
Saya membesarkan mereka berdua dengan tangan saya sendiri. Didikan menjadi seperti hari ini. Dan saya cuba bertanggung jawab. Halau sahaja mereka dari Bandar A. Saya tak mau lihat mereka di Bandar A lagi. Chow Feng. Lakukan seperti kata pengurus besar Shen, larangkan mereka bertiga daripada industri dan halau mereka dari Bandar A. Ya. Bawa mereka pergi. Tidak. Lepasan saya Shen Mingzu, awak akan mati dengan ngeri. Makcik-makcik. Makcik Shen, biar Cik Indah bawa pulang. Anak muda, mana semua orang di dalam? Mereka semua sudah pergi. Pergi. Ya. Dan terlepas mereka. Tidak. Saya mesti menemuinya segera. Buat pengaturan. Dengan nama pribadi saya beli reka bentuk fashion terkini, cek Shen Mingzu reka bentuk fashion terkini. Tetapi saya ada satu permintaan. Saya perlu menemuinya secara pribadi untuk berbincang butiran. Xiao Shen Mingzu, mengapa dia layak sokongan kumpulan Ruihua? Oh mak, jangan marah. Sekurang-kurangnya kita masih ada hak cipta reka bentuk dan syarikat. Kita akan bangkit semula lambat laun. Sekarang awak ingat saya ibu awak. Bukankah awak memarahi saya begitu hebat di majlis jamuan? Mak, kami hanya mahu mendapat kepercayaan Shen Mingzu. Keras kemudian kami boleh sesal bekerja daripada dan dua mungkin kami boleh mendapatkan kembali projek syarikat dan reka bentuk. Siapa sangka Shen Mingzu wanita tua ini kebal daripada kebaikan dan paksaan. Saya akan percayakan awak sekali lagi. Tetapi saya mesti membalas dendam atas penghinaan ini. Bolehkah saya bercakap dengan pengurus besar Shen? Siapa awak? Oh, saya ialah Wilson dari kumpulan Tialang As. Kami sebut tentang kerjasama sebelum ini tetapi syarikat anda tidak pernah balas. Saya jadi sedikit cemas jadi saya datang sendiri. Kumpulan Tianlang? Itu adalah syarikat reka bentuk terbesar dunia. Encik Wilson, kami terlalu sibuk dengan kerja akhir-akhir ini sehingga kami mengabaikan ini. Sila duduk, Encik Wilson. Jadi, boleh saya tanya jenis kerjasama apa yang anda datang untuk bincangkan? Begini. Syarikat kami sangat mementingkan pertandingan reka bentuk fashion yang dihostkan oleh Huang Jui di negara anda. Jadi kami mahu bekerjasama dengan syarikat anda untuk menyertai pertandingan dalam bentuk ini. Jika kami boleh menang tempat pertama. Pada masa hadapan kumpulan Tianlang, kami akan memberi keutamaan kepada syarikat anda untuk semua kerjasama di China. Apa pendapat anda? Kami bersetuju. Kami pasti bersetuju. Dalam kes itu, mari kita bersulang untuk kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oh ya, saya dengar Ruihua Design juga akan menyertai pertandingan. Nama pesertanya ialah Shen Mingzu. Shen Mingzu dia pun menyertai juga. Kenapa? Adakah dia sangat berkebolehan? Itu dulu. Memandangkan dia dianggap pesaing. Tolong minta syarikat anda untuk lebih berhati-hati dan teliti. Jika kerjasama itu diambil, kerjasama kita akan terancam. Jangan risau, Encik Wilson, syarikat kami mempunyai pasukan reka bentuk profesional. Kami pasti akan mengalahkan kumpulan Ruihua. Kalau begitu, Encik Wilson, mari kita ke bilik mesyuarat untuk berbincang lanjut. Jenis reka bentuk apa yang anda fikir Shen Mingzu akan hasilkan untuk pertandingan? Lupakan sahaja dia daripada memikirkan wanita tua itu. Kita patut beri perhatian kepada mereka kita sendiri. Shen Mingzu sudah begitu tua. Trik baru apa yang dia boleh hasilkan?
Apa ini? Tak mungkin. Anda mahu menyertai pertandingan dengan reka bentuk seperti ini. Awak? Dia pingsan. Wang Xin. Wang Xin. Dah apa dengan Wang? Wang Xin. Cepat panggil ambulan. Apa yang kamu semua tengok kembali bekerja. Dan saya dengar awak mau menempa draft reka bentuk saya dan perlu berbincang secara peribadi. Ya. Saya sudi lama dengar reputation awak. Saya hanya mahu bertemu awak. Baiklah. Mari kita bincangkan idea reka bentuk awak. Oh, tak perlu tergesa-gesa. Xia Shen, awak nampak seperti terbeban dengan kebimbangan. Baru-baru ini, adakah awak menghadapi sebarang masalah? Saya tidak takut untuk memberitahu awak. Sesuai Lois 1 tahun, saya tidak mempunyai anak sendiri. Dan jadi saya membesarkan anak saudara lelaki dan perempuan saya sebagai anak saya sendiri. Anak. Kalau begitu, mereka pasti sangat berterima kasih kepada awak. Sebaliknya, layak dia yang bereka fashion dan menguruskan syarikat reka bentuk saya sendiri. Mereka tidak sukakan saya dan adik perempuan saya juga berdendam dengan saya. Jadi mereka bergabung tenaga untuk menjebak saya, menyebabkan syarikat saya muflis. Sekarang saya tidak apa-apa lagi. Sungguh keterlaluan. Sungguh tidak mengenang budi. Maaf, Che Shen. Saya terlalu terbawa perasaan. Saya hanya rasa awak tidak sepatutnya diperlakukan begini. Tak apa. Perkara ini sudah selesai. Yuk sekarang yang lain. Mari kita berkawan. Mari kita berkenalan secara rasmi. Nama saya Shen Mingzhu. Nama saya Qin Bei. Minumlah kopi. Awak juga. Mingzhu. Bolehkah saya memanggil awak begitu? Sudah tentu. Mingzhu. Nah, kapten saya ialah... Mike, saya dapat jawab panggilan ini dahulu. Hello, Li Ping. Jake Shen, salah satu telah berling. Apa? Wang Xin berhenti berpura-pura. Bangun dan bekerja sekarang juga. Cepat bangun. Syarikat mengupah awak bukan untuk awak berbaring di lantai dan tidur. Kami sudah buat kerja tak tidur selama 3 malam berturut-turut. Badan Wang Xin tak tahan dan dia pengsan. Cepat panggil ambulan. Apa yang kamu jeritkan? Berhenti menjerit. Dengan semua sampah itu yang awak reka bentuk, awak masih mahu berehat. Saya rasa awak hanya tidak mahu bekerja dan membuat alasan di sini. Jangan paksa kami terlalu jauh. Paksa awak terlalu jauh? Bangun untuk saya. Saya bayar awak untuk bekerja. Itu adalah perkara yang betul dan wajar. Iwak fikir pos awak boleh dibayar tanpa melakukan apa-apa. Wang Xin dan Samtiada bekerja keras pantau berambus dari sini segera. Mangga tersebuang masa kami di sini. Biarkan saja Wang Xin kembal berehat dahulu. Dia berjaga selama 2 hari berturut-turut. Saya tak peduli apa Iwak buat. Iwak mesti siapkan draft reka bentuk untuk saya hari ini. Syuk Iwak tak boleh, tiada siapa dibenarkan keluar dari syarikat. Apa yang Iwak lakukan adalah haram. Dulu masa kami malah bekerja dengan Cik Shen, kami tak pernah buat kerja lebih masa. Mengapa sekarang dengan awak Iwak mainkan kem? Awak percaya kami akan saman, Iwak? Ya, saman mereka. Saman mereka. Iwak masih mahu bekerja atau tidak? Dekat kedekatan buat berambut. Berhenti. Berhenti. Shen Shu. Peristiwa nikah Iwak melayan pekerja Iwak. Shen Mingzhu, ini syarikat saya. Bukan tempat awak untuk memberitahu saya apa yang perlu dibuat. Mereka semua adalah pekerja yang saya latih. Saya ada tanggung jawab untuk membela mereka. Shen Mingzhu, pekerja awak ni saya, padahal awak dah lupa. Mereka adalah pekerja Yunshang Group. Mereka menandatangani kontrak bertulis. Betul, ya. Ini syarikat kami, pekerja kami sendiri. Kami boleh suruh mereka buat apa sahaja yang kami mahu. Betul. Pertandingan reka bentuk akan datang tidak lama lagi. Sebagai ahli syarikat, mereka pasti perlu menyumbang. Hei Shen Mingzhu. Pada mesyuarat reka bentuk dahulu, kami berlutut dan merayu awak supaya lepaskan kami. Tetapi apa yang awak lakukan? Awak bersekutu dengan orang luar dan menghalau kami semua keluar. Sekarang awak di sini, campur tangan tanpa perlu.
Shen Mingzu. Seresmi ko muyu tutu sa palajadahi kami bekerja sama dengan Tianlang Group dan mitigirtaya pertandingan mereka bentuk Huangjue. Awal itu. Dahulu kami nari menang tempat pertama dan bayangi away. Bukankah begitu? Saya di sini untuk membawa mereka pergi. Jadi awak datang untuk rampas kaki tangan saya? Biar saya beritahu awak, kontrak kerja mereka ada di tangan saya. Jika awak pasu bal Fred pergi, awak perlu bayar ganti rugi. Dia betul akan bayar ganti rugi mereka. Mereka semua adalah rakan kongsi yang membina syarikat ini bersama saya dari awal. Saya tidak akan benarkan awak menindas mereka seperti ini. Ada. Shen Mingzu, awak sungguh berhati mulia seperti Buddha. Mengapa awak itu kejam terhadap kami? Cukup. Jika awak mahu bawa mereka pergi, RM500,000 seorang. Itu kira-kira 10 orang. RM5 juta jumlahnya. Mampukah awak membayarnya? Apa yang awak cakap? Apabila kami menandatangani kontrak, ganti rugi adalah RM50,000. Mengapa ya 10 kali ganda sekarang? Ini syarikat kami. Kami yang buat peraturan. Dong yang betul. Jika awak bayar ganti rugi, awak boleh bawa mereka pergi segera. Shen Shui, Shi Wei, Dong Yang. Bagaimana awak boleh jadi seperti ini? Itu. Dia apa sekarang? Awak jual rumah dan kereta awak. Bagaimana awak boleh mempunyai wang untuk membayar ganti rugi? Setidaknya betapa Qin Yu menghargai tanah awak, dia tidak mungkin membelanjakan wang sebanyak itu untuk seseorang yang tidak relevan. Aiva membayarkan rugi mereka. Siapa bayar ganti rugi, Frew? Memandangkan mereka ialah pekerja yang dilatih oleh pengurus besar Shen, setiap seorang daripada mereka pasti sangat berkebolehan. Jika kita boleh bawa mereka ke dalam kumpulan Rui Hua, mereka pasti menghormati Rui Hua. Terima kasih pengurus besar Shen kerana masih mengingati kami dan sanggup membantu kami. Pengurus besar Shen. Saya juga sanggup ikut Iwak. Ke mana sahaja awak pergi, saya akan ikut. Saya juga. Di sini Shen Shui hanya melayan kami sebagai mesin draft tanpa emosi. Dia tidak pernah melayan kami seperti manusia. Kami sanggup juga. Kami sanggup juga. Hei, kalian bodoh. Adakah awak benar-benar fikir Shen Mingzu melakukan ini untuk kebaikan awak? Dia hanya ingat awak kerana pertandingan. Kau berbohong, pengurus besar Shen, bukan begitu. Saya bekerja dengan pengurus besar Shen selama 3 tahun. Dia tidak pernah melayan kami dengan buruk. Dia takkan pernah. Kami sanggup percaya. Watak pengurus besar Shen, kami percaya pengurus besar Shen. Kami percaya pengurus besar Shen. Kami percaya pengurus besar Shen. Diamlah. Tiada siapa dibenarkan pergi dari sini hari ini. Pertandingan reka bentuk semakin hampir. Sesiapa yang tidak pergi hari ini akan dapat gaji berganda. Jangan lupa draft reka bentuk awak telah diedarkan dari syarikat ini. Jika awak tinggalkan sini, semuanya akan bermula dari sifar. Dah sweet, di tempat dia masa kerja, awak interakan berbeza daripada orang baru. Isa pada dasarnya larangan industri. Awak semua ada keluarga untuk disokong Encik Wilson sanggup bayar awak gaji berganda. Dia sudah pandang tinggi awak. Rui Hua Design sanggup mengambil awak dengan gaji lama kali ganda. Saya akan tawarkan 10 kali ganda gaji. I beri 15 kali ganda. Saya ambil 50 kali ganda. Ia hanya wang kumpulan Tianlang mempunyai wang yang lebih dari cukup. Game 50 kali ganda. Itu gaji yang awak takkan pernah peroleh dalam 10 kehidupan di Rui Hua. Hubungan kecil awak dengan Shen Mingzu tidak bernilai di hadapan wang. Rui Hua Design memang cukup terkenal. Tetapi dari segi kekuatan kewangan, berbanding kumpulan Tianlang, awak langsung tiada apa-apa. Dengar tak, Qin Yu? Ya, adik Abi awak ilan menyesal sekarang kerana saya bukan lagi pemegang saham Rui Hua Design. Sekarang saya ada sokongan kumpulan Tianlang. Kali ini kami akan hancurkan awak dan Rui Hua Design di bawah tapak kaki kami. Jasad buat awak merayu minta belas kasihan berlutut. Wilson, kerana harap awak boleh tunaikan janji awak kepada pekerja mengenai gaji mereka. Xiao Chen, mari kita pergi. Tunggu sekejap. Pengurus besar Shen, saya sanggup ikut Dua. Walaupun mereka tawarkan saya gaji 100 juta yuan hari ini, saya tetap nak ikut awak. Baiklah. Liping, terima kasih. Pengurus besar Shen, saya juga sanggup ikut awak.
Saya suka reka bentuk fashion sejak kecil, tetapi saya hadapi kegagalan di mana-mana semasa mencari kerja. Pengurus besar Shen yang sanggup beri saya peluang ini dan biarkan saya tinggal. Awak malah istirahat reka bentuk sendiri. Tanpa awak, tiadalah saya hari ini. Ya dulu, saya dipecat secara tidak adil oleh syarikat saya sebelum ini kerana saya mengandung. Kecil bukan kerana awak, pengurus besar Shen mengambil saya. Saya takut saya takkan pernah ada peluang untuk menjadi pereka fashion lagi. Pengurus besar Shen. Awak semua. Adakah awak semua sanggup? Apa yang awak semua buat? Awak tak nak 50 kali gaji lagi ke? Pengurus besar Shen, kami semua telah mencapai apa yang kami ada hari ini. Tanpa bantuan awak, kami semua sanggup ikut awak. Kami sanggup ikut pengurus besar Shen. Tetapi jika awak ikut saya, kita kena mulakan semula dari awal. Dan saya tak boleh tawarkan awak gaji setinggi itu juga. Apa yang perlu ditakutkan? Kita semua masih muda sekarang. Saya percaya di bawah kepimpinan pengurus besar Shen, kita pasti akan mencipta nama. Ya, tak kira berapa banyak gaji yang awak bayar kepada kami, kami sanggup ikut awak. Baiklah. Kalau begitu, saya janji kepada semua, saya akan buat yang terbaik untuk berikan awak faedah terbaik. Kalau begitu, mari kita pergi. Baik dong. Kalian semua bodoh mengikut Shen Mingzu. Kalian semua akan binasa lambat laun. Kalian ini sebenarnya pilih untuk menentang Wang. Kalian ini mengikut Shen Mingzu. Kalian akan menyesal lambat laun. Shen Shui, awak telah memalukan kumpulan tialang kami. Pertandingan semakin hampir tanpa mereka. Apa yang akan kita gunakan untuk menyertai pertandingan? Sungguh sekumpulan orang bodoh. Wilson, jangan marah. Latihan oleh Shen Mingzu ini, pereka-pereka ini, bagaimana mereka boleh bersaing? Betul, ya awak mungkin tidak tahu. Sebab Yunshang Design boleh berjaya, semuanya terima kasih kepada Shen Mingzu rekaan koleksi Rouge. Draft rekaan ini sudah dibuat oleh mak saya, Shen Sue, bersama Shen Mingzu. Ya, Encik Wilson, mak saya dan Shen Mingzu adalah adik-beradik kandung. Mereka berdua belajar reka bentuk fashion. Dulu semasa sekolah, mereka standing. Jangan risau. Dengan mak saya di sini, memenangi gelaran bukan masalah. Mereka betul. Itu gaya Shen Mingzu luar dalam. Dengan saya di sini, saya akan reka lebih baik daripada Shen Mingzu 1000 kali ganda, 10,000 kali lebih baik. Betul, pereka-pereka itu pergi pun tak apa. Tak pun, sekarang ini kita ada cukup dana. Kemudian kita beri upah yang lebih ramai dan pereka yang lebih baik. Saya percaya di bawah kepimpinan mak saya Shen Shui, kita pasti boleh menang pertandingan reka bentuk. Baik, saya harap kali ini awak tidak akan mengecewakan saya. Kami tidak akan. Xiao Yu, tentang apa yang Shen Shui katakan mengenai pertandingan reka bentuk. Apa itu? Saya baru saja nak beritahu awak. Royal Crest Group bercadang untuk mengadakan satu pertandingan reka bentuk fashion. Mereka akan memilih rakan kongsi melalui pertandingan. Royal Crest Group adalah syarikat yang mereka bentuk pakaian untuk kerabat diraja luar negara. Betul. Jika kita boleh bekerjasama dengan Royal Crest Group, kita akan meluaskan pasaran domestik dan membuka pasaran luar negara. Kemudian Rihua kita boleh pergi global. Jadi Shen Shui sangat gelisah. Mereka mahu sertai juga. Dan mereka sudah pun bekerjasama dengan Sirius Group. Sirius Group akan menyediakan dana. Itu sangat tidak menguntungkan bagi kita. Memang. Tetapi apapun yang berlaku, kita masih perlu mencuba. Puan Shen memutuskan kali ini, awak akan mewakili syarikat dalam pertandingan reka bentuk fashion. Saya? Bereka Yunshang Group semuanya dilatih oleh awak. Saya percaya awak akan bekerja sama dengan lancar dan menghasilkan rekaan yang unik. Saya menghargai kepercayaan pengerusi Chin. Hanya kalau akan menciwain awak. Puan Shen, itu yang saya beritahu. Kami pasti akan siap sebelum pertandingan. Kerja lebih masa untuk siapkan rekaan sehingga Puan berpuas hati. Betul. Semua saya berjanji kepada awak semua. Saya takkan eksploitasi awak. You hanya perlu ikut waktu kerja biasa dan buat tugasan awak. Itu sudah cukup. Tetapi pertandingan sudah dekat. Akhirnya tinggal Shen Shui dan pasukannya mengupah ramai mereka terkenal. Jika kita tidak kerja lebih masa, bukankah kita akan ketinggalan di belakang mereka lagi? Inspirasi datang dari kehidupan.
Tanpa cukup masa untuk berehat dengan baik dan memerhatikan keindahan hidup, bagaimana kita boleh reka karya yang bagus? Jadi berehatlah semua. Selagi kita memberikan yang terbaik, menang atau kalah, Kita tidak akan menyesal. Baiklah, mereka tidak akan ikut kata Puan Shen. Kami akan ikut awak. Kami akan ikut awak. Nak buat serta. Kalau begitu, tamatkan hari ini. Baiklah. Apa sih hasil karya saya? Mak, bertenanglah. Ini sudah pun revisi ke-10. Masih belum boleh diguna pakai. Karya-karya ini langsung tidak sebaik kerja College Shen Mingzu. Oh, Mak. Kenapa Mak tergesa-gesa sangat? Jika rekan mereka tidak menjadi, kita masih ada awak, kan? Saya tak boleh reka apa-apa. Apa yang awak cakap ni? Bukankah awak kata rekaan awak dan Shen Mingzu setanding? Mak, awak tipu kami. Jadi apa kalau saya tipu? Berdetik ini mendahulukan saya tak berguna. Sekarang fikirkan apa yang akan kita masukkan. Mak, you are... Cukup. Sekarang, hanya tinggal satu cara sahaja. Sudah lewat petang. Jam kita semua makan tengah hari. Puan Shen, kami pergi makan dulu. Silakan. Mingzu, Encik Kin. Ada apa Encik Kin datang ke sini? deja bekerja berdekatan. Kali terakhir kita berjumpa, awak tergesa-gesa pergi. Awak belum makan pun. Jadi hari ini saya fikir saya bawakan awak sedikit. Terima kasih. Tetapi bagaimana awak tahu saya bekerja di sini? Oh, saya lihat dalam talian yang awak nampak seperti menjadi pemegang saham Rui Hua Design. Jadi saya fikir saya datang dan cuba nasib. Nampaknya nasib saya baik hari ini. Sangat bertimbang rasa. Adakah ini semua rekaan awak? Ya. Ia cantik. Maksud saya, pakaian yang awak reka sangat menarik. Terima kasih. Saya padangkan, nyawaki sukakannya apabila saya ada masa, saya akan reka juga untuk awak. Betul, itu bagus sekali. Nampaknya awak nak mula bekerja. Saya takkan ganggu awak lagi kalau begitu. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Tidak sangka Shen Mingzu cukup berkebolehan. Tetapi kini draft reka bentuk adalah milik saya. Mengapa dia begitu kalut? Baik, Ibu. Ibu, saya tidak basuh draftnya. Bagus. Mari kita lihat bagaimana Shen Mingzu boleh bertindak angkuh sekarang. Mari cepat cari seseorang untuk siapkan reka bentuk ini. Selagi kita siapkannya awal, kita akan tiada tandingan. Draft reka bentuk ini, saya akan awasi sendiri. Saya mahu kalahkan Shen Mingzu dalam bidang yang paling dibanggakannya. Lihat itu Shen Shui, kini bos Yun Shang Design. Dia malah datang. Yun Shang Design. Koleksi terbaru sangat menakjubkan. Nampaknya kebolehan Cik Shen tidak seharusnya dipandang rendah. Selamat datang semua ke tempat pertandingan reka bentuk fashion kreatif Bandar A kami. Pertandingan kini bermula secara rasmi.
Seterusnya, sila sambut peserta nombor 5, mereka syarikat Yunshang Design, penyertaan Shen Sui. Konsep kami kali ini bertajuk Langit Berbintang. Makcik Shen, bukan negara ini draft yang awak tunjukkan kepada saya. Bagaimana ia menjadi karya Shen Shu? Jangan terburu-buru. Biarkan mereka bergembira sebentar lagi. Ya Tuhan, ada gaun yang begitu cantik. Ia dah terlalu cantik. Saya rasa ini sudah melangkaui tahap pertandingan. Ia sudah tahap pakar. Nampaknya tempat pertama akan diberikan kepada Cik Shen. Berdasarkan tema kami, reka bentuk kami. Hahaha, bagus. Wow, ini sungguh pakaian yang indah. Seterusnya mari kita sambut peserta nombor 6, syarikat Ruihua Design yang membawakan penyertaan mereka. Mengenai Shen Mingzu, mengapa dia kelihatan tidak gugup sama sekali? Apa yang membuat anda tekniknya? Apabila dia mempersembahkan karya yang serupa, kita akan bangun dan mendedahkannya. Label plagiarism akan dilekatkan dengan kukuh pada Shen Mingzu. Pelafir dan Tuhani bar seperti Intan jika didedahkan kerana plagiarism, Shen Mingzu mungkin akan tamat riwayatnya dalam bidang ini. Kali ini, kumpulan Chin kami membawakan penyertaan yang dinamakan Laut Dalam. Ini terlalu cantik. Sebelum gaun ini muncul, saya fikir Cik Shen sudah pasti menang. Kini nampaknya apa yang kami katakan tadi terlalu mutlak. Shen Mingzu, bagaimana mungkin dalam masa yang begitu singkat anda boleh melukis reka bentuk yang begitu bagus? Oh? Bagaimana anda tahu reka bentuk saya telah dilukis semula? Betul. Ya, bagaimana dia tahu ia telah direka semula? Maka saya pada tidak boleh menjaganya setiap hari. Awak. Anda tahu kerana anda mencuri reka bentuk saya. Apa? Cik Shen begitu berani menjiplak reka bentuk seseorang. Itu plagiarism. Cik Shen begitu berani. Ya. Omong kosong. Bukti apa yang anda ada bahawa saya menjiplak? Tepat sekali. Atas dasar apa anda menggelar kami penjiplak? Sony Kandikin box dari sebelum anda bercakap. Nasib baik saya memotong bekalan elektrik semasa saya mencurinya. Tape anda langsung tiada rakaman. Anda mencuri konsep saya tetapi hanya mengambil kerja saya yang belum selesai. Anda mengubah draft saya yang belum selesai. Betul tak? Saya tertanya-tanya jika semua orang perasan aliran garisan karya ini yang kaku dan antara garisan, strukturnya berantakan. Apabila dilihat dekat, ia adalah campuran aduk. Apabila dilihat dekat, ia nampak tidak dihasilkan oleh satu tangan. Ia seperti dua gaya digabungkan. Ia memang dijiplak. Itu sungguh kurang ajar. Berani menjiplak dalam pertandingan kumpulan Royal Crest. Menjiplak. Shen Mingzu, anda memfitnah dan mencemarkan nama baik kerja saya. Anda kata karya ini adalah draft anda yang belum selesai. Mana bukti anda? Jika anda tidak percaya saya boleh siapkan separuh bahagian bawah reka bentuk itu. Pertandingan ini diadakan oleh kumpulan Royal Crest untuk mencari rakan kongsi. Kami sama sekali tidak membenarkan kecurian. Plagiarism atau apa-apa yang serupa berkenaan perkara ini kami akan menyiasat secara terperinci. Cik Shen memandangkan anda kata anda boleh siapkan reka bentuk itu serta-merta. Sila teruskan. Maksud saya, Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Diam. Tonton dulu. Semua orang, ini adalah pendekatan khusus saya untuk mereka bentuk gaun ini. Ilhamnya datang dari lautan bunga yang disinari matahari, yang kecemerlangannya melambangkan daya hidup dan kelahiran semula. Jadi ini adalah bentuk akhir karya ini. Ini sungguh indah. Gaun seperti ini, apabila dihasilkan, saya rasa ia boleh terus memimpin tren industri. Wow, ya Tuhan. Ia kelihatan sangat bagus. Gaun seperti itu sungguh cantik. Set reka bentuk ini, Cik Shen, adakah anda bercadang untuk menghasil dan menjualnya? Selepas ini di Ruihua Design, Iza akan menjadi produk utama musim ini.
Jika anda berminat, anda boleh bertukar nombor dengan pengerusi Kin. Apabila produk siap, kami akan menjemput anda melawat. Pengerusi Chin, syarikat anda telah menemui emas. Pengerusi Chin, adakah syarikat anda masih memerlukan rakan kongsi? Kami semua berminat. Ya, Ya, pengerusi Chin. Mari tambahkan kenalan. Shen Mingzu, tunggu sahaja. pengerusi Chin, berapa nombor anda? Tinggalkan nombor anda. Apa Weibo anda? Saya akan hantarnya kemudian. Semua orang, saya kini mengumumkan pemenang tempat pertama pertandingan ini. Syarikat Ruihua Design. Cik Shen Mingzu. Bagus. Mulai sekarang, kumpulan Royal Crest kami dan syarikat Ruihua akan mewujudkan perkongsian jangka panjang. Hebat. Shen Mingzu. Shen Shui, kenapa awak masih di sini? Apa awak tak takut saya panggil polis? Shen Mingzu, jadi apa kalau Yawak berjaya? Yawak masih tiada apa-apa, bukan tempat tinggal pun. Uruskan hal awak sendiri. Apa yang awak banggakan? Sekarang ini, awak masih bawahan saya yang kalah. Awak membesarkan dengan teliti 2 anak yang milik saya. Syarikat yang awak bina masih milik saya, hahaha. Jadi apa? Version Mingzu ini hanya pertandingan awak dapat tempat pertama. Apa hebatnya? Dan biar saya beritahu awak, kita sudah hubungi kumpulan Chin terkaya di negara ini. Apabila dia kembali, kita akan mula bekerjasama. Bagi awak pula, dan awak punya Ruihua Design akan hancur di bawah kaki kita. Dengar tu? Pala Suseri Kewai dan kumpulan Ruihua akan lenyap, hahaha. Awak rupanya. Apa awak? Mingzu identiti saya kita akan bincang kemudian. Hari ini saya ada sesuatu yang lebih penting untuk diberitahu awak. Mingzu. Sejak kali pertama saya melihat awak, saya sangat tertarik kepada awak. Saya rancang untuk perlahan-lahan, tetapi awak terlalu luar biasa. Jadi saya tidak dapat menahan diri daripada memanfaatkan kedekatan kita. Saya memutuskan untuk mengaku cinta kepada awak. Ayah, apa yang awak buat di sini? Apa yang berlaku di sini? Jadi awak Anastasia, Xiaoyu? Betul. Xiaoyu, makcik Sheng awak, dan saya pernah bertemu sebelum ini. Mingzu, saya risau sebelum ini. Awak takkan ingat saya, jadi saya tak beritahu awak. Saya fikir untuk beritahu awak apabila kita semakin rapat. Tetapi awak terlalu luar biasa. Saya tak boleh tunggu, Mingzu. Awak beri saya peluang untuk berada di sisi awak. Awak sudi. Tetapi kita baru sahaja bertemu 2 kali. Kita tidak kenal antara satu sama lain dengan baik. Tiada asas untuk perasaan. Selain itu, saya sudah memutuskan untuk fokus pada kerjaya saya. Jadi, buat masa ini, saya tidak mahu mengejar hubungan. Maaf Mingzu, saya terlalu terburu-buru. Oh, tidak mengapa, tidak apa-apa. Walaupun awak tidak terima saya lagi, tidak mengapa. Saya akan tunjukkan awak kesungguhan saya. Saya percaya suatu hari nanti awak akan terharu dengan hati saya. Baiklah. Makcik Shen memang Makcik Shen. Malah menolak ayah saya sangat hebat. Xiaoyu, jangan mengusik saya. Mingzu, saya dengar sebelum ini awak jual rumah awak untuk bayar kaki tangan. Sekarang awak tiada tempat tinggal. Orang-orang itu berjuang bersama saya selama lebih 10 tahun. Mereka semua keluarga saya tidak mahu mengecewakan mereka. Oh. Mingzu, saya memiliki sebuah hotel persekitarannya, baik? Ambil kad ini. Gunakan untuk menginap. Selama mana awak suka. Makcik Shen ia sangat dekat dengan syarikat perjalanan ulang alik muda. Ni hanya sementara. Pindah selepas awak cari tempat, jangan tergesa-gesa.
Baiklah. Terima kasih kalau begitu. Sama-sama. Hahaha, Ibu. Makanan di hotel ini cukup sedap. Bolehkah kita datang selalu? Ni salam. Bukti hari selai kita akan berhubung dengan kumpulan kin untuk memeterai perkongsian. Kemudian bila-bila awak nak makan, datang saja bila-bila masa. Terima kasih, Ibu. Jom. Shen Mingzu, apa awak buat di sini? Di hotel jawatan besar seperti ini walaupun orang seperti awak, seorang yang tiada wang boleh datang. Sama ada saya mampu menginap, bukan urusan awak. Shen Mingzu, dalam 3 hari, kita akan selesaikan urusan dengan kumpulan kin, memeterai perkongsian, kemudian kita akan serang kumpulan Ruihua habis-habisan perniagaan rekaan mereka. Oh? Takut? Haha, memandangkan awak membesarkan anak-anak saya untuk saya, sembah sujud untuk saya, tundukkan kepala dan saya takkan kejar Ruihua. Setuju? Hei, hahaha. Apa? Bukan macam awak tak pernah tunduk sebelum ini. Tunduk lagi. Apa salahnya? Ya. Tunduk. Saya nak tengok siapa berani suruh dia tunduk. Pengerusi Chin, kenapa awak sampai awal? Pengerusi Chin. Hotel ini di bawah kumpulan Chin. Pengurus memanggilnya pengerusi Chin. Mungkinkah dia pengerusi kumpulan Chin, pengerusi? Orang terkaya di negara ini? Tak mungkin. Tuan Besar tiba dalam 3 hari. Belum lagi lelaki ini pasti milik Shen Mingzu pelakon upahan untuk menyelamatkan muka Humph. Masuk akal. Cakuris. Pengerusi Chin arahan anda? Buang Samseng ini keluar. Baik. Pengurus buang Samseng ini keluar untukku. Baik. Apa yang awak buat? Tak sangka awak pengerusi Chin dari kumpulan Chin. Saya laman. Awas dibuli ke? Tidak. Untuk Yaya. Satu lagi. Bukankah saya kata saya akan kejar awak? Saya mesti tunjukkan kesungguhan saya. Saya juga sediakan apa yang saya fikir hadiah kecil yang sesuai untuk awak. Cuba lihat sama ada awak suka. Makcik Shen, sedang tersipu? Xiao Yu, jangan mengusik saya. Makcik Shen, awak jelas suka ayah saya. Xiao Yu, jangan cakap bukan-bukan. Makcik Shen, jadi saya membesar tanpa ibu dan saya sentiasa inginkan seorang ibu. Makcik, tolong katakan ya kepada ayah saya atau awak boleh bertunang. Dengan cara itu, saya boleh seperti berbeda kiriau ibu. Mingzu. Mingzu, sejak kali pertama kita bertemu, saya memutuskan untuk mengejar awak. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menghabiskan hidup saya dengan awak. Cincin ini saya tempah khas sebelum ini. Saya harap kali ini awak akan terima lamaran saya. Biarkan saya berada di sisi awak sudi? Baiklah, saya terima. Fit. Makcik Shen, mulai sekarang awak akan jadi ibu saya. Ibu. Hey. Dalam beberapa hari ini, hari lahir ayah saya. Saya mahu adakan jamuan hari lahir untuknya. Kemudian saya akan secara rasmi memperkenalkan awak kepada ayah saya. Baiklah, saya akan sediakan semuanya lebih awal supaya orang tua itu bersetuju dengan kita. Pengerusi Chin, arahan anda? Jemput semua syarikat di Bandar A dengan jemputan atas nama kumpulan Kin untuk menghadiri jamuan. Raikan hari lahir Encik Shen. Baik.
Saya tidak percaya Shen Mingzu benar-benar mengenali mana-mana tycoon. Cik Shen Mingzu akan mengadakan jamuan hari lahir untuk ayah anda. Ini jemputannya. Shen Mingzu akan encik Shen Mingde jamuan untuk orang tua itu. Shen Mingzu, berhenti berlagak angkuh. Saya rasa sedia hanya menggunakan jamuan untuk bertemu VIP kemudian mengejar awak. Jadi akhirnya, Shen Mingzu masih bersalah di dalam. Dia langsung tidak kenal mana-mana tycoon. Jadi jamuan ini, saya mesti hadir. Di jamuan, saya akan dedahkan warna sebenar dia. Selamat hari lahir Encik Shen. Semoga anda mendapat kekayaan yang tiada sempadan dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Terima kasih. Itu Datuk awak, jom. Ayah. Cik Shen ada di sini. Ayah yawa kelikasan bersemangat hari ini. Terima kasih kepada anak perempuan saya. Selamat hari lahir, Ayah. Selamat hari lahir, Tuan. Bagus. Selamat. Menikmati jamuan. Bukankah itu anak Cik Shen? Pada mesyuarat pemegang saham, bukankah mereka bergaduh? Ya. Mereka tidak akan menimbulkan masalah, bukan? Siapa menjemput awak? Awak tidak dialu-alukan di sini. Ayah jangan cakap begitu. Tanam di sini putar, tentu untuk merayakan hari lahir awak. Jamuan yang agak grand. Shen Mingzu, nampaknya awak ada rancangan sulit. Jom cepat, pergi. Saya tak perlukan awak untuk meraihkan saya. Awak orang tua. Kami memberi anda penghormatan dengan datang dan awak halau kami keluar. Wah, awak betul-betul fikir ada kami datang networking untuk meraihkan you? Adakah awak layak? Otak wajib yang awak ada bawa kepada saya. Boleh bawa ia kepada saya. Awak hanya menumpang tempat pertama dalam pertandingan reka bentuk untuk menunjuk-nunjuk. Sebab itulah awak begitu angkuh. Saya beritahu di awak kami datang hari ini untuk mendedahkan awak di hadapan semua syarikat di Bandar Asian Mingzu wajah sebenar awak. Kebenaran apa yang perlu didedahkan? Shen Mingzu pada masa itu awak berhutang gaji kepada kaki tangan dan pekerja menyekat pintu masuk syarikat. Oleh kerana awak tidak dapat membayar balik, awak malah menjual semua aset. Betul tak? Ya. Itu pun berlaku. Tak sangka Cik Shen kini sebenarnya langsung tiada aset. Melihat jamuan hari ini begitu mewah, saya sangka dia baik-baik saja. Rupanya dia hanya berpura-pura. Shen Mingzu, awak sekarang tiada wang. Bolehkah saya bertanya, jamuan ini, bagaimana awak mampu? Hotel yang begitu mewah dan wine mahal, awak ambil pinjaman? Awak semua. Mingzu ialah ibu saudara awak. Awak tak boleh berbohong terhadap hati nurani awak. Jika awak mahukan masalah, datangkan kepada saya. Jangan susahkan anak perempuan saya. Bawa kepada awak? Shen Mingde saya, Shen Shue, juga anak awak Shen Mingzu. Baiklah untuk mengampuninya. Biarkan dia berlutut kepada saya, berlutut dan tunduk. Shen Mingzu jangan melampau. Orang tua itu memintanya? Apa peduliku? Baiklah. Jika awak lepaskan Mingzu hari ini, saya pun akan berlutut. Ayah. Siapa yang membuat masalah di jamuan bapa mertua saya? Siapa yang membuat masalah di jamuan bapa mertua saya? Adakah saya lambat? Tepat pada masanya. Anak perempuan, siapakah dia? Itu nampaknya pengerusi Chin Tycoon. Bagus saya pernah bertemu pengerusi Chin sekilas. Cik Shen, saya tunang Mingzu. Tunang? Baru-baru ini, semasa saya menyertai pertandingan reka bentuk, Baya mengejar saya dan melamar saya terima. Encik Shen, saya di sini hari ini khusus untuk mengucapkan tahniah kepada anda. Tuan Mingzu memberitahu saya anda suka minum sedikit wine dan teh. Teh ini datang dari pergunungan dalam, dipetik dari pokok teh berusia 1000 tahun. Hasil tahunan hanya sebanyak ini. Wine ini adalah wine tua yang saya minta seseorang dapatkan. Wine tua ini, apabila anda meminumnya, sangat kuat. Bagus. Sangat bertimbang rasa. Ayah, boleh sebaiknya berhenti? Awak kata benda ini betul? Jika engkau betul, pokok purba berusia 1000 tahun? Kenapa bukan 10,000? Sesuai sama laki Abas hanyalah seorang yang perlakuan yang diupah oleh Shen Mingzu. Jangan berlakuan sangat sehingga awak percaya sendiri. Ya Shen Mingzu, awak pasti telah merancang ini dan mengupah pelakon hanya untuk menang elit Bandar A.
Semuanya lakonan apa yang berlaku. Mustahil. Senyap. Diam. Kamu anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Keluar dari dewan saya. Mengapa begitu bersalah apabila disuruh diam? Ya. Kamu mesti tahu kumpulan Yunchang kami akan bekerja sama dengan kumpulan Chin. Jadi kamu tergesa-gesa mengupah pelakon untuk menipu orang supaya melabur, bukan? Oh? Bekerja sama dengan kumpulan Chin? Takut sekarang? Setelah kita bekerja sama, saya tidak akan lepaskan Shen Mingzu. Apa? Aduan yang mereka benar-benar hanya berlakon. Itu kumpulan Chin, jika Cik Shen. Dan pasukannya benar-benar bekerja sama dengan kumpulan Qin, saya tidak berani bergaul dengan Shen Mingzu. Shen Mingzu benar-benar terlalu menilai dirinya. Kami bekerja keras untuk sampai ke sini, kami tidak boleh bermain-main dengan kamu. Jungsu, kamu kata baik ialah pelakon yang saya upah? Ada bukti? Bukti? Lihat tidur kamu sendiri, adakah orang terkaya negara akan memandang kamu? Kumpulan Chin di sini untuk meraihkan hari jadi Encik Shen. Oh, bukankah ini setiausaha yang... setiausaha yang saya yang hubungi kamu sebelum ini? Shen Dongyang, adakah kamu ingat? Encik Qin. Kamu benar-benar orang terkaya. Jika setiausaha yang memanggilnya pengerusi Chin, mungkinkah... Berhenti bercakap, bukankah sudah jelas? Dia ialah Taikun Qin Bai. Jadi Shen Mingzu ialah tunang Qin Bai. Setiausaha yang kamu pasti telah ditipu. Seseorang seperti Shen Mingzu, bagaimana dia boleh mengenali Taikun itu? Ya. Saya membesar bersamanya sejak kecil. Dia tidak pernah mengenali mana-mana Taikun. Setiausaha yang dan yang lain berlakon, jangan percaya mereka begitu sahaja. Saya telah bekerja untuk Encik Qin selama 10 tahun. Bukankah saya kenal bos saya? Lihat dengan teliti. Ini ialah pengerusi kumpulan Qin orang terkaya negara, Encik Qin Bai. Cik Shen Mingzu bukan sahaja tunangnya, tetapi juga penderma kepada Encik Qin dan Cik Xiaoyu. Penderma? Qin Yu dan Encik Qin. Betul saya anak perempuan tunggal pengerusi Qin. Dengan bimbingan Makcik Shen dahulu, saya menjana wang pertama saya. Dan wang itu mengubah nasib saya dan ayah saya. Tidak mustahil. Apabila Shen Mingzu mengambil pereka Yunshang, kamu berkata dengan jelas dana kamu kurang daripada kumpulan serius. Itu benar, Reka. Bentuk Ruihua tidak mempunyai modal yang cukup. Tetapi itu tidak bermakna. Keluarga Qin, saya tidak. Makcik Shen pernah berkata, peroleh segalanya dengan tangan kamu sendiri. Jadi selama bertahun-tahun saya tidak pernah bergantung pada ayah saya. Mustahil. Kamu bersekongkol untuk menipu kami. Saya, Yang Wan Li, sentiasa memenangi hati orang dengan integriti, tidak pernah menipu. Saya percaya ramai di antara Anda pernah mendengar tentang saya reputasi Yang Wan Li tidak pernah tunduk pada pembohongan. Betul. Sebagai setiausaha Yang, bagaimana dia boleh bersekongkol dengan orang asing untuk menipu? Memandangkan setiausaha yang telah bersuara, Encik Qin Bai pasti sahih. Berani kamu menipu kami? Pah, kamu anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Dan kamu Shen Shui? Kamu adik Mingzu namun tidak tahu berterima kasih. Mengambil 2 kanak-kanak untuk memburuk-burukkan kamu. Hak apa untuk menjerit di hadapan pengerusi Qin? Kamu tidak seperti ini tadi. Shendong, kamu benar-benar salah menilai. Dengan ibu seperti itu. Encik Shen, kumpulan Qin mendoakan kamu kekayaan yang melimpah dan umur panjang dan menghadiahkan 2 banglo. Kumpulan Qin dan memindahkan 500 juta saham kepada kamu. Penuh 500 juta sebagai hadiah dipindahkan, begitu sahaja. Mingzu jelas dihargai oleh keluarga Qin. Ini terlalu berharga, saya tidak boleh menerimanya. Datuk Shen, berbanding dengan Makcik Shen kebaikan kepada ayah saya dan saya, ia bukan apa-apa, sila terima. Saya separuh di dalam kubur dan tidak tahu pelaburan. Apa gunanya dana ini kepada saya? Tuan, Anda boleh melaburkannya dalam Fingzu. Dia sedang memulakan syarikat reka bentuk baharu. Dengan kebolehannya, pelaburan Anda boleh berganda banyak kali. Shen Mingzu, semua wanita tidak tahu malu. Kamu fikir kamu siapa? Dalam cara apa saya lebih rendah daripada awak? Mengapa awak boleh mewarisi syarikat keluarga Shen dan berkahwin dengan Taikun?
Orang seperti awak berperwatakan buruk rosak moralnya. Berani bercakap tentang keluarga Tuan Kin. Awak sampah. Hei, Setius Hanyang. Jangan tunduk ke tahapnya. Shen Shui, dia tidak stabil mentalnya, dia cakap merapu. Merapu? Ya. Saya rasa apa yang dikatakan adalah apa yang dia rasa sebenarnya. Jika Nyawin tidak menghormati Cik Shen, Wak tidak menghormati Tuan Kin. Mulai hari ini, King Group akan memutuskan semua kerjasama dengan rekaan Yunshang dan menyenarai hitamkan awak sepenuhnya. Di lain itu, memberitahu semua syarikat di Bandar A, semua syarikat. Sesiapa yang berani bekerja dengan Yunshang, Chin Group kami akan memutuskan kerjasama dengan mereka. Pengerusi Chin kami tahu, kami salah, tolong lepaskan kami. Wei, sif saya pengerusi Chin. Rekaan Yunshang telah diasaskan oleh makcik dan datuk saya dengan tangan mereka sendiri. Bolehkah anda benar-benar begitu kejam? Pengerusi Chin, selagi anda bersetuju untuk lepaskan kami akan kembalikan syarikat kepada makcik kami. Bawakan dewa. Jika Mingzu berkahwin dengan orang lain selain saya, seorang lelaki biasa, bukankah Mingzu akan dibuli sahaja? Kamu anak-anak tak kenang budi. Bersiaplah untuk muflis. Makcik, bukankah awak yang paling sayangkan kami? Tolong beri kami satu peluang lagi, lepaskan kami. Berambos. Awak dan Shen Shui bekerja sama untuk merosakkan syarikat saya. Mengapa awak tidak mempertimbangkan bahawa saya membesarkan awak selama bertahun-tahun dan awak masih melakukan ini kepada saya? Makcik, saya salah. Saya benar tahu saya salah. Diam, jangan panggil saya makcik. Sejak hari awak mengkhianati saya, Wak dan saya tidak lagi mempunyai pertalian. Mau katai medai antara Wak? Mustahil. Kamu berdua bangun. Dan jangan harap Shen Mingzu akan merayu untuk kamu. Lepaskan saya. Mengapa sih awak pukul saya? Saya memukul awak. Jangan pikir kami tidak tahu apa yang awak lakukan. Ini adalah bukti awak bekerja sama untuk merampas rekaan Cik Shen, memaksanya menandatangani pemindahan hak. Ini menunjukkan Shen Shui pergi ke rekaan Rui Hua untuk mengambil gambar rekaan secara rahasia. Tidak, bukan begitu. Ini adalah bukti bahwa awak Shen Shui melakukan perbuatan memalukan tindakan haram. Baiklah, sini koyakkan semuanya. Koyakannya dan awak tidak akan ada apa-apa. Mengoyakkannya tidak berguna. Kami sudah panggil polis. Tunggu saja untuk hukuman undang-undang. Jangan. Shen Shui, Shen Dongyang. Anda disyaki melakukan penipuan komersial pencurian harta benda. Anda ditahan oleh undang-undang, bawa mereka pergi. Makcik, Datuk, tolong saya. Kali ini, saya tidak akan berlembut lagi. Anak-anak tak kenang budi ini. Sudah terima padanya. Mingzu, selama bertahun-tahun ini, Iwak telah bekerja keras. Ayah, hari ini adalah jamuan hari jadi awak. Jangan kita cakap tentang perkara yang tidak menyenangkan. Baik. Pengerusi Chin, terima kasih atas hari ini. Tuan Tua, Mingzu adalah tunangan saya. Melindunginya adalah apa yang patut saya lakukan. Hari ini membawa kegembiraan berganda. Saya akan mengumumkan kepada semua berita baik ini. Semua orang, tadi, ada sedikit insiden, tolong jangan ambil peduli. Sekarang saya akan gunakan jamuan ini untuk mengumumkan berita baik anak perempuan saya Mingzu selepas berbagai kesukaran. Akhirnya telah menemui kebahagiaannya. Tahniah, Tuan. Tahniah. Anak perempuan saya Mingzu akan bertunang dengan pengerusi Chin dari Kin Group. Mereka bertunang. Minggu depan, kita akan secara rasmi mengadakan majlis pertunangan. Kami berharap semua akan memberi penghormatan kepada kami dengan menghadiri jamuan. Baiklah. Mingzu, lihat gambar ini. Ia sangat cantik. Ayah, Ibu. Biar saya ambil gambar awak berdua. Tentu.
Xiao Yu, ibu awak, dan saya gambar pertama bersama. Jadikan ibu awak kelihatan hebat. Jangan risau. Yang ini bagus. Bagaimana kalau kita ambil gambar keluarga? Tentu Tuan, bolehkah anda bantu kami mengambil gambar keluarga? Terima kasih. Baiklah, pandang ke hadapan sedang. 3, 2, 1.